Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Inayatul Rahman Kampung Batu Laut, yang dimuliakan dan dihormati juga para alim ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat. Pertama dan selama-lamanya, marilah kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu pada malam ini dengan rahmat dan inayahnya bagi menyambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid, pengajian bulanan kita. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta di kalangan kamu dengan cara yang batil. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabatat min haramin fannaru aula bih. Tiap-tiap daging yang tumbuh dalam badan seseorang itu daripada sumber yang haram, maka nerakalah tempat utamanya. Bertanya sahabat, ya Rasulullah, adakah dengan sedikit sahaja pun masuk neraka? Menjawab Nabi SAW, na'am, ya, sekalipun hanya sebatang kayu sugi. Sebatang kayu sugi ni kalau sekarang murah. Kalau dekat tepi masjid Seri Petaling tu murah, RM1 tak sampai. Berbaloi atau tidak dengan hanya sebatang kayu sugi yang masuk dalam badan kita dengan cara yang haram. Bukan kayu sugi tu masuk, nilainya seperti kayu sugi sebatang, tetapi dimasukkan, dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sedia maklum, memakan harta secara batil yang jelas, merompak, mencuri, rasuah, salah guna kuasa, semuanya itu secara jelas dan semua orang maklum. Tetapi dalam bab faraid juga, kata ulama, mengambil hak orang lain dengan cara tidak mengikuti faraid yang telah difardukan, faridatan minallah, yang telah diwajibkan, ditentukan oleh Allah, langsung dari Allah, juga termasuk dalam memakan harta yang batil.
Na'udzubillahi min zalik. Ini harta ayah aku, kata dia. Memang ayah engkau punya. Waktu dia hidup, ya, dia diberi pinjam. Selepas dia meninggal dunia, hartanya dikembalikan semula kepada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Rabbul Alamin. Dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Al-alam, apa dia? Ai ma siwallah, selain daripada Allah, itulah al-alam. Termasuk badan kita, termasuk harta kita, semuanya ini milik Allah. Allah bagi pinjam. Kerana itu di akhirat nanti tidak berganjak kaki kita, melainkan akan ditanya 4 soalan. Salah satunya berkaitan tentang harta kita. Dari mana datangnya, sumbernya, dan ke mana dibelanjakan. Hatta badan kita, anggota badan kita yang 7 ini juga akan ditanya. Mata kita, mulut kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, perut kita, kemaluan kita. Kerana semuanya pinjaman. Kalau Allah bagi, Allah tak tanya dah. Tapi Allah bagi pinjam. Bila bagi pinjam, maka akan ditanya di akhirat nanti, apa kita gunakan barang yang kita pinjam dari Allah. Termasuk harta kita. Kita meninggal dunia, maka hartanya itu akan kembali kepada Allah. Dan Allah tentukan kepada siapa waris-waris yang berhak. Suami 1/2 contoh, 1/4, isteri 1/4, 1/8, ibu 1/3, 1/6 bapa, 1/6 asabah, anak-anak berapa, yang lelaki berapa. Lizakari mithlu hazil unsayain. Bagi lelaki tiap-tiapnya 2 bahagian dengan bahagian perempuan. Semuanya ini ditentukan langsung oleh Allah. Menunjukkan bahawasanya manusia ini satu makhluk yang lemah. Kerana tak boleh nak menguruskan sendiri urusan faraid. Kalau uruskan, pasti akan ada pihak yang tidak akan berpuas hati. Yang ni kata tu, yang ni kata ni. A, B, C sampai Z. Habis Z pun banyak lagi pandangan, cadangan-cadangan. Maka manusia ini tidak tersampai akal untuk mengatasi masalah faraid. Kerana itu langsung Allah yang menentukan. Dan sehinggakan seorang wanita bertemu dengan Nabi SAW mengadu tentang anak perempuannya. Ada 2 orang. Suaminya meninggal dunia syahid ketika berperang bersama dengan Rasulullah. Kemudian dia bertemu dengan Nabi mengadu bahawasanya harta-harta milik suaminya diambil oleh adik-beradik lelakinya tanpa meninggalkan sedikit pun sisa untuk isteri tadi dan juga anak perempuannya. Ini zaman jahiliyah dahulu. Perempuan memang tiada hak langsung ke atas harta pusaka. Dan Nabi berdiam. Nabi sendiri SAW tidak mampu memberikan jawapan ketika itu langsung, tetapi sehingga turunnya ayat berkaitan tentang pembahagian pusaka. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Bagi kamu suami-suami 1/2 daripada harta isteri-isteri kamu sekiranya mereka tidak mempunyai anak. Wa in kana lahunna walad falakum rubu' mimma taraktum. Daripada suami-suami ini, hartanya daripada isteri 1/4 sekiranya isteri-isterinya mempunyai anak. Begitu juga kepada isteri, ibu, bapa, semuanya Allah langsung tentukan dalam hukum faraid. Bukan pilihan kedua. Kadang-kadang kita menganggap faraid ini bila dah bergaduh, bila dah berkelahi adik-beradik baru nak pilih faraid. Tetapi faraid ini pilihan pertama. Nak keluar daripada faraid boleh dengan 3 syarat. Kata guru saya almarhum Ustaz Jabal Alam Shah Al-Indonesi, orang Indonesia. Boleh, kata gurunya, dengan 3 syarat. Salah satunya hendaklah di kalangan ahli waris orang yang berakal dan juga baligh. Kalau kanak-kanak OKU tak boleh nak bagi sepakat. Kena bagi bahagian dia mengikut kadar faraid. Yang kedua syaratnya kena tahu dahulu berapa bahagian mengikut faraid.
Kebanyakan yang berlaku tak tahu dahulu berapa bahagian faraid dia, tetapi setuju untuk bagi sama rata atau sepakat. Kena tahu dahulu. Wajib, kerana ini perintah Allah. Tahu bagaimana, dia tahu sekurang-kurang berapa bahagian dia, pecahan dia berapa. 1/16, 1/19 contoh. Maka bila nak dibagi sama rata, hak dia itu menjadi kurang. Ini hikmah kenapa kena tahu. Kata ulama, wajib tahu berapa bahagian mengikut faraid, terutama kepada waris yang mana asalnya mengikut faraid banyak. Bila bagi sama rata atau suka sama suka, bahagian dia menjadi sedikit. Dia kena tahu, wajib tahu, supaya hikmah akan datang 10 tahun, 20 tahun akan datang, bila orang tanya atau dia terfikir waktu itu baru tahu tentang faraid. Kalaulah ikut faraid, bahagian aku banyak ni rupanya. Banyak. Tetapi masa dulu bagi sama rata. Tak tahu berapa kadar faraid dia. Dan syarat yang ketiga di kalangan ahli waris yang nak bersetuju untuk muafakat, kena ada rela hati, bukan kerana paksaan. Bagi yang tidak rela atau tidak bersetuju, bermakna dia inginkan bahagian dia mengikut faraid. Kalau ada 8 orang waris, seorang yang tidak bersetuju, haram yang 7 ini mengatakan seorang ini tamak. Tamak maknanya apa? Ambil hak orang lain, masuk kocik dia. Yang ini tamak ke tidak? Tidak. Dia mengambil hak yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup 3 syarat, silakan. Nak bagi sama rata ke, tak nak langsung ke, silakan. Sekurang-kurang dia tahu berapa bahagian dia yang dia hendak berikan kepada waris yang lain. Logik akal kita lah. Kita nak bagi harta kita kepada orang lain, kita pun tak tahu berapa nilai harta kita. Takkan jadi. Takkan jadi dan takkan berlaku kalau perkara tersebut bukan pada aspek faraid. Saya nak bagi harta saya, berapa harta yang ada entah, tak tahu. Kita kena tahu berapa nilai kita harta kita yang kita nak infakkan, kita nak berikan kepada orang lain, kemudian barulah boleh untuk muafakat. Untuk makluman tuan-tuan dan juga puan-puan, yang lepas kita menggunakan kitab pembahagian harta pusaka menurut perspektif Islam, buku warna kuning. Lama juga saya ingat saya lebih setahun kita menggunakan kitab tersebut, tetapi malangnya kitab tersebut tiada dijual di Malaysia. Kitab itu saya beli di Mesir waktu saya belajar di Azhar dulu. Kitab tu saya gunakan, saya beli di sana dan mengajar faraid menggunakan kitab itu pada awal-awal pulang daripada Mesir dulu. Kemudian kita bertukar kitab menggunakan kitab faham faraid. Kitab ini tuan-tuan boleh beli, sama ada individu nak beli ke, ataupun ada orang yang nak sponsor ke, orang yang hartawan ke nak sponsor, beli dalam 20-30, letakkan, wakafkan di masjid ke, ini cadangan sahaja, contoh. Kemudian setiap kali pengajian digunakan oleh semua jemaah, dapat pahala dia. Selagi mana digunakan, dapat pahalanya. Harganya RM30 satu buah. Boleh dapatkan di Shopee pun ada, RM30. Jadi kita masih lagi awal, masih lagi pada muka surat 37. Semuanya ada 322 muka surat. Jauh lagi perjalanan. Sayang kalau tuan-tuan puan-puan tak ada rujukan kitab setiap kali pengajian. Pengajian kita sebulan sekali. Kalau boleh cuba dapatkan kitab ini. Kalau ada yang di kalangan tuan-tuan yang ada rezeki lebih, boleh infakkan, wakafkan untuk masjid. Kemudian tiap-tiap kali pengajian jemaah boleh menggunakan. Habis guna letak baliklah, jangan bawa balik. Habis guna letak balik dekat tempatnya, supaya apa, bulan depan jemaah lain kalau kita tak hadir, orang lain boleh pakai. Jadi mudah-mudahan berterusan pahalanya kepada orang yang menginfakkan. Kita sambung pada muka surat yang ke-37. Masih lagi dalam bab besarnya, iaitu berkaitan tentang sumber hukum faraid daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah masuk dalam bab hadis yang ke-5, muka surat 37.
Wa an Amru bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa lil qatil minal mirathin syai'un. Daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tiada bagi seorang pembunuh itu sesuatu daripada harta pusaka. Hadis ini merupakan dalil menunjukkan bahawasanya ada beberapa sebab larangan berlakunya warisan. Maknanya seseorang itu terhalang daripada mewarisi harta pusaka ada 3 sebab. Dan salah satunya adalah kerana sebab membunuh. Anak membunuh ayah, maka anak haram untuk mewarisi harta ayah. Ayah membunuh anak pun begitu. Antara orang yang mewarisi dan orang yang diwarisi, salah satunya membunuh, maka walaupun bukan dengan sebab faraid, bukan sebab harta, walaupun sekalipun dalam konteks pembunuhan tidak sengaja, juga terhalang total untuk mewarisi harta pusaka. Hadis yang ke-6, wa an Imran bin al-Husaini radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala inna bana ibni mata fama li min mirathihi faqala lakas sudus falamma walla da'ahu faqala lakas sudus akhar falamma walla da'ahu faqala inna sudusa al-akhira tu'matun. Daripada Imran bin al-Husain radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang lelaki telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berkata, cucu aku telah meninggal dunia, adakah aku mendapat harta pusaka? Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bahawa kamu mendapat 1/6. Ini bagi seorang datuk, bahawa kamu mendapat 1/6. Maka tatkala dia berpaling, Nabi memanggilnya, maka baginda bersabda, bagimu 1/6 yang lain. Maka tatkala dia berpaling, Nabi memanggilnya lagi, maka sabda baginda bahawasanya 1/6 yang lain itu lebih atas yang ditakdirkan daripada yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan masuk dalam hal waris-waris di kalangan lelaki 15, di kalangan perempuan 10, salah satunya datuk. Kita akan lihat perihalnya lebih detail. Berapa keadaan datuk, apa syarat dia boleh dapat. Ada 1/6, ada 1/6 bersama asabah, ada asabah sahaja, dan semuanya itu ada syarat-syaratnya. Kita akan masuk dalam bab tersebut dengan lebih detail. Hadis yang ke-7, an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu annahu su'ila an ibnatin wa banati ibnin wa ukhtin faqala lil ibnatin nisfu wa li ukhtin nisfu wa tibni mas'udin fasayutabi'uni. Fasu'ila bani Mas'udin wa ukhbira biqawli Abi Musa faqala laqad dhalaltu idhan wa ma ana minal muhtadin aqdi fiha bima qadan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lil ibnati nisfu wa li ibnati ibnis sudus takmilatas thulutsaini wa ma baqiya fali ukhti fa ukhbira Abu Musa biqawli ibnu Mas'udin faqala la tas'aluni ma dama hadzal khabru fikum. Daripada Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahawa dia ditanya tentang hak pusaka untuk anak perempuan, cucu perempuan daripada anak lelaki dan saudara perempuan, maka dia menjawab, bagi anak perempuan 1/2 dan bagi saudara perempuan 1/2. Abi Musa berkata, bertanyalah kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, nescaya jawapan dia sama dengan jawapanku. Maka ditanya pula
kepada Ibnu Mas'ud tentang masalah tersebut berserta jawapan Abi Musa sebelum ini. Maka Ibnu Mas'ud menjawab, jika jawapannya begitu, merujuk kepada jawapan Abi Musa Al-Asy'ari. Kata Ibnu Mas'ud, kalaulah Abi Musa Al-Asy'ari menjawab sebegitu, sesungguhnya aku dalam keadaan sesat, yakni salah, kata Ibnu Mas'ud. Dan aku tidak tergolong daripada orang-orang yang diberikan petunjuk. Maka keputusan aku, maknanya jawapan aku, kata Ibnu Mas'ud, bagi perkara ini, terhadap masalah ini adalah seperti mana yang telah diputuskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu bagi anak perempuan 1/2. Ini bagi anak perempuan jika dia seorang. Kalau dia 2 orang, bermakna 2/3. Nanti kita akan masuk lebih detail. Kita sekarang dalam bab hadis, sumber hukum. Bagi cucu perempuan daripada anak lelaki 1/6 sebagai pelengkap kepada 2/3, dan bakinya untuk saudara perempuan. Saudara perempuan dia boleh mendapat asabah ketika mana? Ketika si mati tidak ada anak lelaki. Kalau si mati ada anak lelaki, bermakna saudara perempuan seibu sebapa tidak akan dapat asabah. Dia juga boleh mendapat asabah ma'al ghairi, bersama dengan adik-beradik lelaki yang lain, dengan nisbah lelaki 2, perempuan 1 bahagian. Tetapi dalam keadaan ini ada anak perempuan seorang, cucu perempuan seorang, dengan saudara perempuan seibu sebapa, adik-beradik perempuan seorang, 3 orang waris. Maka anak perempuan dapat 1/2, cucu perempuan daripada anak lelaki 1/6, kerana pelengkap kepada 2/3. Kenapa kena 2/3? Kerana ini adalah had bagi bahagian waris perempuan bila berkumpul 2 atau lebih. Misal kata ada anak perempuan 2 orang, maka dia akan mendapat 2/3. Kongsi 2 orang. Kalau anak perempuan semua ada 5 orang, juga mendapat 2/3. Kongsi semua 5 orang. Ini bagi masalah waris perempuan sahaja, tiada waris lelaki. Kemudian dimaklumkan kepada Abi Musa tentang keputusan Ibnu Mas'ud. Lalu Abi Musa berkata, jangan kamu bertanya kepada aku selagi sahabat ini, yakni Ibnu Mas'ud, di kalangan kamu masih ada. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ibnu Mas'ud terkenal sebagai seorang sahabat yang mahir dalam bab faraid. Abi Musa tahu, tetapi dia minta tanya kepada Ibnu Mas'ud, kerana Ibnu Mas'ud lebih arif, lebih faham dan lebih menguasai ilmu faraid. Maka dia menjawab lain daripada yang dijawab oleh Abi Musa sebelum ini. Kemudian berkata Abi Musa, jangan kau tanya aku lagi tentang faraid kalau orang ni masih ada. Maknanya apa? Kalau ada persoalan faraid lagi, terus tanya dengan Ibnu Mas'ud. Kerana jawapan dia pada ketika itu salah, tidak sama seperti mana yang ditentukan oleh Nabi SAW, iaitu dalam hal waris bagi keadaan kesemuanya di kalangan perempuan. Seorang perempuan, seorang cucu daripada anak lelaki, kemudian seorang perempuan daripada adik-beradik perempuan seibu sebapa. Cucu kita panggil cucu, anak lelaki, anak perempuan kita panggil cucu. Tetapi dalam waris faraid yang dikatakan cucu tadi hanya dari anak perempuan sahaja. Ibnu ibn, anak lelaki dari anak lelaki, cucu daripada anak lelaki. Bintu ibn, anak perempuan dari anak lelaki, maknanya cucu, tetapi dari jalur anak lelaki. Adapun cucu yang dari jalur anak perempuan tidak termasuk dalam harta waris faraid. Ia termasuk dalam zawil arham, bukan ahli faraid, bukan ahli waris. Yang dikatakan waris cucu tadi hanya dari jalur anak lelaki sahaja. Itu pun dia dapat sekiranya anak lelaki, yakni bapa dia tiada. Kalau bapa ada, maknanya anak kepada si mati ada, cucu kepada si mati mahjub, terhalang, disebabkan adanya anak. Begitu juga datuk. Datuk hanya datuk dari ayah.
Kita panggil datuk, ayah mak pun kita panggil datuk, ayah pun kita panggil datuk. Tetapi dalam konteks faraid yang dikatakan ahli waris, datuk tadi adalah ayah kepada ayah, bukan ayah kepada ibu. Ayah kepada ibu bukan termasuk dalam ahli waris. Itu pun dengan syarat yang sama. Ayah tadi kena tiada, baru datuk dapat. Kalau ayah ada, datuk mahjub, terhalang disebabkan adanya hajib, penghalang, iaitu bapa. Hadis yang ke-8. An Jabir qala ja'at imra'atun Sa'din bin Rabi' ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah hatani ibnata Sa'din bin Rabi' qutila abuhuma ma'aka fi yaumi Uhudin syahidan wa inna ammahuma akhadha malahuma falam yada' lahuma malan wala tunkihani illa walahuma malun faqala yaqdillahu fi dhalik fanazalat ayatul mirath faarsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ammihima faqala u'tibnatai Sa'din ats-thulutsaini wa ummuhuma ats-thumun wa ma baqiya fahuwa laka. Daripada Sayyidina Jabir bahawa isteri Sa'ad bin Rabi', seorang sahabat bernama Sa'ad bin Rabi', isterinya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bertanya kepada Rasulullah, memberitahu, mengadu kepada Rasulullah, dua orang anak perempuan ini menunjuk kepada anak dia bersama dengan suaminya, arwah suaminya Sa'ad bin Rabi' adalah anak Sa'ad bin Rabi'. Bapa mereka telah mati syahid ketika bersamamu ya Rasulullah semasa peperangan Uhud. Kemudian bapa saudara kedua anak ini, iaitu adik-beradik Sa'ad bin Rabi', telah mengambil harta pusaka mereka tanpa meninggalkan apa-apa harta untuk mereka, sedangkan mereka tidak dapat berkahwin melainkan mereka memerlukan harta. Seorang wanita, isteri kepada Sa'ad bin Rabi', bertemu dengan Nabi, mengadu, ya Rasulullah, harta suami aku tadi semuanya diambil oleh adik-beradik lelaki dia, tak tinggalkan sedikit pun. Aku tak mampu nak mengahwinkan anak aku ini, yang dua orang perempuan ini. Sebab nak kahwinkan mesti kena ada duit. Jadi itu cara pembahagian pusaka sebelum kedatangan Islam. Maka bagi golongan wanita tidak akan mewarisi sedikit pun, tetapi diberi atas nama ihsan oleh keluarga yang mewarisi. Kalau contoh adik-beradik si mati yang dapat diambil, tetapi diberikan atas nama ihsan, bukan kerana pusaka daripada si mati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allah akan menentukan hukum pada perkara itu. Tidak lama kemudian turunlah ayat berkaitan tentang perwarisan, ayat yang ke-11 surah An-Nisa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada bapa saudara mereka, berikan kepada kedua anak Sa'ad bin Rabi' sebanyak 2/3. Kenapa 2/3? Dari sini mendapat hukum bahawasanya apabila anak atau saudara perempuan yang ada bilangannya 2 orang atau lebih akan mendapat 2/3. Kalau seorang mendapat 1/2. Kalau 2 orang atau lebih akan mendapat 2/3. Kemudian kata Nabi SAW, ibu mereka 1/8. Kenapa 1/8? Kerana Sa'ad bin Rabi', iaitu si mati, mempunyai anak. Maka isteri akan mendapat 1/8. Kalau yang si mati tadi tak ada anak, ada isteri sahaja, maka isteri akan mendapat 1/4. Jadi bila ada anak si mati, walaupun bukan dengan dia, bukan anak perempuan tadi, maksudnya perempuan ini berkahwin dengan duda, anak seorang, kemudian belum dikurniakan anak bersama dengan isteri yang terbaru, meninggal suaminya, maka isteri tadi dapat berapa? 1/4 atau 1/8? 1/8. Kerana si mati
ayah ataupun suaminya tadi ada anak seorang, walaupun bukan dengan isteri semasa dia meninggal dunia, tetapi dengan isteri sebelum itu. Dan bakinya, iaitu bakinya ketika itu, siapa yang dapat? Milik kamu, kembali kepada adik-beradik lelaki Sa'ad bin Rabi' tadi, kerana dia adalah waris lelaki yang hampir dengan Sa'ad bin Rabi'. Kalau ada anak lelaki, adik-beradik tak dapat. Kalau ada ayah si mati, ada anak si mati, adik-beradik lagi tak dapat. Di kalangan 15 lelaki waris, di kalangan 10 perempuan, kesemuanya 25 orang. Daripada saudara seibu sebapa, saudara lelaki sebapa, saudara lelaki seibu, saudara perempuan seibu sebapa, sebapa seibu, anak pakcik pula. Saudara lelaki sebelah ayah, maknanya pakcik, anak dia, sepupu kita pun termasuk ahli waris. Tetapi kalau berkumpul ke 25 orang ini, yang dapat cuma 5 sahaja. Siapa dia? Yang pertama, ayah si mati. Yang kedua, ibu si mati. Yang ketiga, pasangan si mati. Yang keempat, anak lelaki. Yang kelima, anak perempuan. Kalau cukup 5 waris ini, maka yang lain akan menjadi mahjub, terhalang. Tak boleh nak nyending-nyending dah. Adik-beradik ke apa ke, cukup 5 waris ini, maka yang lain akan terhalang. Kalau tak ada bapa, akan dapat kepada datuk. Kalau tak ada anak, ada cucu, akan dapat kepada cucu. Adik-beradik tetap mahjub, terhalang lagi. Disebabkan ada yang atas usul wa'a'la, atau di bawah anak sehingga ke bawah. Selagi mana ada, maka adik-beradik tidak akan dapat. Pandangan sahabat, sesetengah masalah pembahagian harta pusaka tidak diterangkan cara penyelesaiannya di dalam Al-Quran dan hadis. Di antara masalah tersebut ialah yang pertama, masalah al-umariyatain ataupun disebut sebagai al-gharrawain. Nanti kita akan masuk perkara ini lebih detail pada muka surat 288 nanti. Yang ini secara ringkasnya iaitu pembahagian harta pusaka yang mana warisnya cuma ada suami, bapa dan ibu sahaja. Si mati perempuan, ada bapa, ada ibu, ada suami. Ini sahaja. Tak ada anak, tak ada adik-beradik. Yang ada cuma 3 orang waris. Yang ini dia lain daripada pengiraan faraid. Ia diberi nama sebagai al-umariyatain. Nanti kita akan masuk lebih detail pada muka surat 288 nanti. Masalah yang kedua, ada 4 masalah. Yang mana masalah ini tiada sumber dari Al-Quran dan juga hadis Nabi, dan berlaku ketika zaman sahabat. Maka sahabat memberi ijtihad tentang masalah 4 perkara ini. Yang pertama tadi, ketika mana ada waris suami, bapa dan juga ibu, diberi nama sebagai al-umariyatain. Yang kedua, masalah al-aqdariyah. Juga kita akan masuk pada muka surat 295 nanti, bila mana datuk bersama dengan saudara perempuan, yang mana lebih dekat, tak ada sumber, maka ketika itu sahabat memberi ijtihad. Bahagian datuk berapa, bahagian saudara perempuan berapa. Kemudian masalah yang ketiga tentang al-mushtarakah, muka surat 292, iaitu berkaitan saudara seibu halang saudara seibu sebapa. Logiknya kita ada saudara seibu sebapa dan saudara seibu. Bila dibahagikan saudara seibu tadi lebih banyak daripada saudara seibu sebapa. Kalau ikut dekat kita, lebih dekat saudara seibu sebapa. Adik-beradik kita sama mak sama ayah, tetapi dia dapat lebih sikit berbanding dengan saudara seibu, yang mana saudara seibu akan mendapat 1/6. Ini special case. Saudara seibu dia akan dapat 1/6. Kalau berkumpul lelaki perempuan, tak ada nisbah 2-1, bagi sama rata. Special case bagi masalah saudara seibu. Kita akan masuk nanti dalam bab al-mushtarakah, muka surat 292. Dan masalah yang keempat berkaitan tentang masalah datuk bersama dengan saudara, al-jaddu ma'al ikhwah, pada muka surat 272.
Oleh itu para sahabat yang mahir tentang ilmu faraid mengeluarkan ijtihad mereka dalam menyelesaikan masalah-masalah ini. Penjelasan lebih lanjut boleh dirujuk mengikut tajuk bagi masalah-masalah tersebut di dalam buku ini. Rukun-rukun pusaka. Arkanu irthi. Apa makna rukun? Dalam bab solat sebelum ni dah sentuh. Rukun sembahyang. Apa makna rukun? Rukun ini nak bagi mudah faham, adanya dia baru sah ibadah. Kerana ia adalah juzuk sebahagian daripada ibadah tersebut. Contoh rukun sembahyang ada 13. Satu je tak buat, batal sembahyang. Ianya mesti kena ada. Jika tiada, maka batal ibadah tersebut kerana ianya adalah sebahagian daripada ibadah tersebut. Apa jua rukun? Rukun nikah, rukun jual beli, rukun sembahyang, rukun puasa. Bila kata rukun, semua yang ada dalam rukun mesti kena ada, baru berlaku perkara tersebut, baru dikira sah perkara tersebut. Arkanul irthi, rukun-rukun pusaka. Yang pertama, harta atau milik yang ditinggalkan oleh si mati, ia dinamakan harta pusaka al-mawruthu. Tak ada harta, tak berlaku pusaka. Kena ada harta, maka berlakunya urusan pusaka, urusan faraid. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dalam surah An-Nisa ayat 176. Falaha nisfu ma taraka. Maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 daripada harta yang ditinggalkan. Ma taraka, tirkah, harta pusaka. Itu rukun yang pertama, kena ada harta. Tak ada harta, tak berlakunya pusaka, tak berlakunya faraid. Dan harta ini harta yang ada nilai, bukan harta jawatan diwarisi, bukan. Bukan harta ilmu, ya harta juga, tetapi harta yang tidak boleh diwarisi. Ilmu, iman, apa lagi, jawatan dan sebagainya, itu harta tetapi tak boleh diwarisi. Yang dikatakan harta tadi adalah harta yang boleh diwarisi, merujuk kepada mal, at-tirkah. Rukun yang kedua, pemilik harta yang meninggal dunia, al-muwarrith. Mesti kena ada pemilik harta atau si mati. Adanya si mati, tak ada harta pun tak berlaku pusaka. Kena ada pemilik harta yang mati. Kalau dia hidup lagi, dia ada harta pun tak berlaku pusaka. Syaratnya dia ada harta dan dia mati. Maka barulah boleh adanya pusaka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 176? Ini mru'un halaka. Jika seorang meninggal dunia, merujuk kepada orang yang memiliki harta. Al-muwarrithu. Yang ketiga, waris yang mempunyai hubungan kerabat dengan si mati, sama ada hubungan nasab, pernikahan atau penghambaan. Al-warithu. Apa kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 176? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waladun walahu ukhtun. Dan dia mempunyai saudara perempuan, seibu sebapa atau sebapa. Merujuk kepada waris. 3 rukun ini kena ada. Ada harta, adanya si mati yang memiliki harta, dan adanya waris. Ada 2 je, harta dan juga pemilik harta, tetapi tak ada waris. Berlaku tak faraid? Tak berlaku. Maka akan kembali kepada siapa? Baitul mal, hartanya, bukan kepada waris. Faraid ini menceritakan tentang pemindahan harta daripada pemilik kepada ahli waris. Bagaimana cara perpindahan? 3 cara. Yang pertama dengan sebab nasab. Nasab maknanya apa? Keturunan. Anak mewarisi bapa, cucu mewarisi datuk. Begitu juga sebaliknya, bapa mewarisi anak, atuk mewarisi cucu. Yang kedua sebab perkahwinan. Suami mewarisi isteri, isteri mewarisi suami, isteri mewarisi suami. Kalau ada 4, bahagiannya sama juga, kongsilah berempat tadi. Tak adanya 1/4 seorang, tak ada. 1/4 untuk bahagian isteri, kongsilah kalau ada 4 orang isteri. Kalau ada 3, bahagilah 3. Yang ketiga dengan sebab penghambaan. Sekarang dah tak ada konsep hamba. Apa makna penghambaan ini? Seorang tuan hamba
Dia membebaskan hambanya, kemudian hambanya tadi ada harta, bekerja, cuma belum ada waris, belum ada pasangan, belum ada anak, meninggal dunia. Jadi hartanya tadi akan kembali pergi kepada siapa? Kepada tuan hamba dia, tuan yang telah memerdekakan dia sebelum ini. Tapi kalau dia ada waris, maka warisnya akan dapat anak dia. Kalau sempat dia berkahwin, ada anak, isterinya dapat, anak-anaknya dapat, bekas hamba tadi tak dapat, bekas tuan hamba tadi tak dapat. Ini kalau misal kata tak ada waris, maka bekas tuan hamba tadi akan mewarisi. 3 cara seseorang itu akan mewarisi harta pusaka. Kita akan masuk dengan lebih terperinci nanti bagaimana yang dikatakan nasab. Adakah anak yang tidak sah taraf termasuk juga? Adakah anak susuan termasuk juga? Anak angkat dan sebagainya? Nanti kita akan masuk lebih terperinci. Begitu juga dengan dalam hal perkahwinan. Adakah setelah diceraikan juga mendapat? Ataupun ada jenis-jenis cerai. Ada cerai yang talak bain, ada yang talak raj'i, ada yang bain sughra, bain kubra. Kita akan masuk nanti satu persatu tentang sebab kenapa seseorang itu boleh mewarisi harta pusaka. Harta pusaka al-mauruth, rukun yang pertama. Apabila seseorang meninggal dunia, terkadang bukan semua hartanya menjadi harta pusaka. Jangan ingat semua harta si mati itu menjadi harta pusaka. Boleh jadi bukan milik dia. Dia pinjam dekat orang lain. Tetapi kita tak tahu itu barang yang dia pinjam. Meninggal dunia, jadi kita kena kenal pasti yang mana satu harta pusaka, yang mana satu bukan harta pusaka. Lebih-lebih lagi sekarang ini wakil kita di Malaysia. Saya bagi contoh seperti tabung haji. Duit simpanan kita dalam tabung haji ataupun dalam KWSP. Polisinya kita boleh meletakkan penama. Tetapi banyak yang berlaku penama tadi keluarkan, dia masuk poket dia seorang. Sedangkan duit dalam tabung haji tadi dalam KWSP termasuk dalam harta pusaka, yang mana perlu difaraidkan kepada waris-waris. Penama bukan pemilik mutlak. Dia hanya diletakkan nama supaya mudah untuk urusan pengeluaran nanti. Kalau tak ada penama, lambat masa nak keluar. Kena dapatkan sijil faraid dahulu, kena buat urusan serah kuasa, lantikan waris dekat unit pusaka kecil dan sebagainya, dapat sijil faraid barulah boleh keluarkan. Itu pun mengambil masa paling-paling tidak 6 bulan, ada yang makan tahun baru boleh keluarkan. Tetapi kalau ada penama, hari ini meninggal, besok penama tadi boleh keluarkan terus. Bawa sijil mati, dia boleh keluarkan sebagai penama, tetapi bukan milik dia. Harta tadi termasuk dalam harta yang wajib difaraidkan, bukan harta penama tadi. Syariat hanya memberikan harta pusaka sahaja kepada ahli waris, manakala harta yang bukan harta pusaka tidak diberikan kepada ahli waris. Oleh itu, sebelum pembahagian harta pusaka si mati dilakukan, ahli waris haruslah mengenal pasti bahawa harta tersebut merupakan harta pusaka si mati yang menepati syariat Islam. Termasuk juga harta dia waktu hidup, tetapi sumbernya sumber yang haram, juga tak termasuk dalam harta pusaka. Kita beri laluan azan Isyak, kemudian kita sambung sedikit insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatul qiyamah ayati sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam. Rabbana salli maqamal Muhammad alladhi wa'ata innaka la tukhlifu. Kita sambung sedikit boleh ya, dalam 5 ke 10 minit. Ada soalan tak setakat ni? Kalau ada soalan, kita soal jawab saja. Nanti kan dah habis nanti soal jawab lagi. Baik sekarang soal jawab, jadi tak terlalu makan masa. Kau ada nak tanya? Tak ada ya, alhamdulillah. Ya. Harta daripada wasiat. Dalam bab wasiat hartanya ada.
Maksudnya harta korporat ni maksudnya harta apa? Harta saham. Okey. Kenal pasti dahulu harta tersebut adakah termasuk dalam harta pusaka ataupun tidak. Antara salah satu kriteria yang dikatakan harta pusaka mesti pemilikan sempurna. Maknanya milik si mati. Semasa dia mati, milik harta tu milik yang sempurna. Kalau misal kata harta itu harta yang digadai, dia pergi ke Ar-Rahnu contoh, ataupun digadaikan, di bank buat pinjaman contoh, kena gadaikan geran tanah, maka harta tanah tadi tak termasuk, kerana dia bukan pemilikan sempurna si mati. Jadi kalau misal kata harta korporat ke, tak kira lah apa dia punya nama istilah, milikan sempurna, milikan yang patuh syariah, maka ianya termasuk harta yang harta pusaka lah. Kalau misal kata dia nak wasiatkan, boleh. Cuma syarat wasiat tadi, dia ada, kita akan masuk dalam bab wasiat yang lebih detail antara syarat-syaratnya. Apa kata Nabi SAW? Innallaha qad a'ta haqqahu haqqan fala wasiyata liwarithin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hak faraid tadi kepada ahli waris. Fala wasiyata liwarithin, maka tidak boleh untuk diberikan wasiat kepada ahli waris lagi. Ini pun banyak berlaku. Rumah pusaka ni nanti mak ayah dah tak ada, berikan adik kamu yang paling bongsu. Selalu tak berlaku? Selalu berlaku. Kebanyakan tempat yang saya ceramah tentang faraid, ada kes macam ni. Rumah pusaka diberikan kepada adik yang bongsu sebab wasiat mak ayah. Mak ayah dah sebut masa hidup, nanti mak mati, ayah mati, rumah ni bagi dekat adik kamu yang bongsu. Sedangkan adik yang bongsu tadi termasuk dalam ahli waris. Kalau dari sudut syarat, tak lepas, tak lulus, tak wajib dilaksanakan wasiat tadi. Tapi kalau nak laksanakan boleh ke tidak? Boleh dengan 3 syarat tadi. Kerana di kalangan ahli waris yang terlibat akil baligh, kemudian tahu bahagian masing-masing mengikut faraid, kemudian yang nak menyerahkan hak dia, kerana rumah tadi adalah milik ahli waris semua, bukan adik yang bongsu sahaja. Ahli waris semua, dia kena rela bagikan kepada adik yang bongsu tadi. Istilahnya takharuj. Takharuj maknanya apa? Keluar daripada kaedah faraid, 3 syarat. Akil baligh di kalangan ahli waris, tahu bahagian masing-masing mengikut faraid, dan yang ketiga, kena rela hati di kalangan ahli waris yang nak bersetuju. Kalau yang tak bersetuju, aku tak setuju, dekat rumah ini ada bahagian aku 1/14 contoh, maka kalau kau nak dek, yang bongsu je rujuk. Kalau ucu nak, kena bayar dekat abang mengikut kadar harga 1/14 daripada nilai rumah ni tadi. Maka adik yang bongsu kena bayar, wajib bayar, kerana yang waris tadi tidak rela. Itu bahagian dia yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi tak wajib untuk melaksanakan wasiat tersebut sekiranya syarat-syaratnya tidak menepati. Itu salah satu syarat, bukan kepada ahli waris. Banyak lagi syarat-syarat wasiat. Tidak melebihi 1/3 daripada kadar jumlah harta si mati. Jumlah harta si mati ini kadarnya bukan masa mula mati, tetapi lepas tolak urusan jenazahnya, lepas tolak hutangnya dengan Allah, hutang dengan manusia, kemudian wasiatnya jika ada, barulah boleh untuk wasiat. Nilaikan selepas urusan-urusan tadi berapa, maksimum 1/3 sahaja. Kalau lebih kadar yang diwasiatkan bukan kepada ahli waris, maka hanya diambil maksimum 1/3 sahaja. Itu syarat bagi wasiat. Faraid ini dia step yang kelima. Bukan meninggal dunia terus fikir kepala, oh faraid, tidak. Bila seseorang meninggal dunia, apa perkara pertama yang kita waris kena buat dengan harta si mati? Ambil untuk urusan jenazah. Mandinya, kafan, solat ke bumi. Sekarang ni semuanya perlukan duit. Tak ada yang percuma. Ada setengah-setengah masjid letakkan package terus. Ada setengah-setengah masjid dia buat badan khairat kematian. Bila berlaku kematian dia ahli, maka percuma. Pihak badan khairat akan tanggung keseluruhan. Daripada mula mandi sampai ke bumi ditanggung. Tak kisahlah. Kalau misal kata dia tak carum, dia ada harta, dan pihak masjid ataupun badan khairat kematian mengenakan cas. Cas ni bukan haram.
Sebab semuanya menggunakan duit. Duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya memerlukan duit. Duit tak boleh buat orang sihat, tetapi ada orang sakit sebab duit. Jadi nak katanya duit ini, duit tak membahagiakan, betul. Tetapi ada orang tak bahagia sebab tak ada duit. Jadi duit ni perlu sebahagian. Kita kena tahu realiti. Nak percuma, waris kena buat. Anaknya yang buat, cucu-cucunya yang buat, yang mandikan apa semua, yang solat, yang mengimamkan anaknya, yang turunkan jenazah ke liang, biar anak cucu si mati yang buat. Itu afdalnya. Ini tak kita. Ini bukan orang Batu Laut, orang kampung lain. Mam, ayah saya meninggal. Diarahnya. Okey. Ni tolong mandi, tolong kafan, tolong sembahyangkan, uruskan semualah. Bila pihak masjid letakkan nilai, wah ini menjual agama katanya. Ini kalau saya depan mata saya carutkan aja. Yang dikatakan orang menjual agama ni apa dia? Menggunakan agama untuk kepentingan diri dia. Orang yang meminta tadi bukan menggunakan agama, bukan kepentingan dia, tetapi atas nama upah dia. Harus orang yang menguruskan jenazah meminta upah. Dan upah tadi wajib waris ambil daripada harta si mati untuk dibayar. Kalau misal kata orang yang menguruskan jenazah tadi kata, tak apalah Mat, kami ni pun bukan orang lain, kawan-kawan arwah ayah kau juga, tak apa, kami buat lillahi ta'ala. Maka duit yang diambil tadi, yang katanya nak dibayar tadi, kena pulangkan balik, dimasukkan sekali dengan harta pusaka yang lain. Tak boleh diambil untuk urusan lain. Beli air mineral, beli makanan, tak boleh. Kerana itu adalah harta pusaka yang tak boleh sewenang-wenangnya digunakan oleh waris. Yang pertama, kena urusan jenazah, mandi, kafan, solat ke bumi. Yang kedua, hutang si mati dengan Allah. Apa antara contoh hutang kita dengan Allah? Puasa. Puasa kita tertinggal, maka kena bayar fidyah. Sebab tu kena catat berapa hari kita tinggal. Kita dalam mazhab Syafi'i di Malaysia rujuk pada lembaga zakat Selangor. Dia akan nilaikan berapa sehari. Setiap tahun boleh jadi sama nilainya dengan tahun lepas, boleh jadi berbeza melihat pada nilai beras semasa. Kemudian hutang dengan manusia. Kalau ada hutang dengan manusia, si mati tadi ada berhutang dengan orang lain, juga kena catat, kena maklumkan dengan waris, supaya waris tahu, dan bila kita mati, waris boleh menggunakan harta kita untuk bayar hutang dahulu. Ini perkara yang penting dahulu. Yang keempat, wasiat. Kalau ada, kalau si mati ada wasiat, cukup syaratnya sah, kemudian wajib anak-anak waris-waris tunaikan wasiat si mati. Yang kelima baru faraid. Tang kelima ni yang biasa boleh langkah pergi pertama. Sebab apa? Yang 1, 2, 3, 4 dilangkahnya. Padahal faraid ini yang kelima. Itu yang kadang-kadang dilangkah jadi pertama, dah bagi dah. Dah diparaidkan dah. Bahasa kita dah diparaidkan dah. Betul lah faraid. Istilahnya dibahagi-bagikan dah. Tiba-tiba minggu depan ada orang datang, ayah kamu ada berhutang dengan cik 30,000. Mana nak cekau duit? Nak kolek balik lagi? Kalau ada. Sebab itu faraid di tempat yang kelima. Kena selesaikan dahulu jenazahnya, hutang dengan Allah, hutang dengan manusia, wasiat jika ada, barulah kepada faraid. Kalau misal kata tak ada baki dah, tak ada dah Ustaz, habis dah langsung siap kami kena bayar hutang lagi, contoh, maka tak adalah bahagian kepada ahli waris mengikut faraid. Itu dia punya step turutan dia. Tak boleh melangkaui 4 perkara tadi. Kena dahulukan 4 perkara yang lain tadi, barulah faraid. Soalan lain ada tak lagi? Ya. Aha. Okey, boleh maklumkan dengan waris, tak ada masalah. Kerana perkara itu perkara yang di luar pengetahuan kita, di luar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Benda tu di luar daripada kemampuan kita, kita pun tak tahu dia meninggal dunia,
Lepas setahun baru tahu kawan kita meninggal dunia, dia ada hutang dengan kita. Jadi kita kena maklumkan dengan waris. Jadi waris ini kena bincang balik dengan waris-waris yang lain, bahawasanya arwah ayah ni ada berhutang dengan orang ni. Tetapi kena ada bukti lah. Sebab zaman sekarang ni zaman hitam putih. Hatta hibah sekalipun, bila tak ada hitam putih, ianya boleh disangkal di mahkamah. Jadi sebaiknya ada hitam putih, ada perjanjian, surat perjanjian peminjaman. Sekarang kita boleh tengok je dekat Google, ada je punya format dia. Kita nak pinjam duit walaupun 1,000 dengan kawan, ada hitam putih, ada signnya, ada saksinya, bulan-bulan bayar berapa, sampai habis, kemudian ada dia punya pengesahan pula, dah selesai bayar, okey, tak ada masalah. Tapi kalau tak ada hitam putih ni masalah. Kadang-kadang bila orang menuntut, dia kata, apa bukti ayah saya pinjam dengan pakcik? Tak ada. Maka putih mata je lah kita sebagai yang memberi pinjam. Kalau anak-anaknya tak faham, kalau anak-anaknya faham, dia akan bayar. Ni bab harta ni tuan-tuan puan-puan, anak-anak boleh kelabu mata tentang harta. Perkara depan mata saya berlaku, saya tak nak sentuh kampung mana, tanah arwah ayahnya dah diwakafkan sebagai tapak surau dan dah dibina surau, dan dah ada jemaah bertahun-tahun di surau tersebut, meninggal dunia, tetapi sayangnya belum sempat diwartakan tanah tadi sebagai tanah wakaf. Meninggal dunia pemilik tanah, maka siapa yang dapat? Anak-anak si mati. Pergi dekat pejabat tanah, buat urusan apa semua, jadi dia sebagai waris tanah tersebut. Dia kata jumpa dengan jemaah kampung, dia duduk luar, jarang balik kampung. Tetapi bila nampak ada orang di rumahnya, di tanah dia ada surau, maka orang cakap dengan dia, arwah ayah kamu dulu dah wakafkan tanah ni sebahagian sikit ni untuk tapak surau, apa hitam putihnya? Ini kalau anak yang bermasalah. Kalau anak yang faham, alhamdulillah. Kalau dia relakan, itu juga saham untuk ayahnya. Tetapi kerana kelabu mata, tanah sekarang harga mahal. Suku ekarnya dah berpuluh-puluh ribu. Kalau status kediaman premium dah beratus ribu, baru suku ekar. Jadi bab perkara-perkara inilah yang kita kena dedahkan kepada masyarakat, terutama anak-anak kita, terutama dengan keluarga kita. Kalau boleh siapkan sijil faraid ataupun siapkan pembahagian faraid, siap-siap. Kalau ayah dah mati nanti ni, ayah dah jumpa ustaz tolong terangkan berapa bahagian. Kalau saya mati ni, saya ada isteri seorang, saya ada anak lelaki 3 orang, saya ada anak perempuan 4 orang, berapa dia orang akan dapat? Berapa pecahan dia orang akan dapat? Faraid ini tuan-tuan, bila berlaku kematian, kita kena segerakan faraid. Bukan bermakna kita kena kumpulkan berapa ekar tanah arwah, berapa geran keretanya, berapa geran motornya, berapa saham, berapa ribu saham dia. Bukan tu maksud faraid, tetapi menentukan pecahan, bahagian, portion kepada setiap ahli waris. Itu yang perlu disegerakan. Kita, persepsi kita, kubur merah lagi sibuk cerita pasal harta. Ini persepsi orang kita, tetapi dalam agama dituntut segera kalau boleh. Sebab bila kematian, waktu itulah saudara mara berkumpul, anak-anak si mati semuanya berkumpul. Habis selesai ke bumi, kumpul, kita nak bincang pasal faraid. Bukan nak bincang berapa tanah arwah ayah, berapa ekar arwah tanah ayah ada, berapa kereta, berapa saham. Tak, bukan itu kita nak bincangkan. Kita nak bincangkan tentang portion faraid. Kerana ini dituntut segera dilakukan dalam Islam. Okey, ayah dah tak ada, mak sebagai isteri dapat 1/8. Kami anak-anak lelaki perempuan, yang lelaki dapat nisbah 2, perempuan dapat 1 nisbah. Kalau 3 lelaki 3 perempuan, 3 kali 2 6 tambah 3 9, bermakna lelaki 2/9, perempuan 1/9, baru jadi nisbah 2 lelaki 1 perempuan. Daripada baki selepas diberikan kepada ibu tadi 1/8 terlebih dahulu. Ada 8,000 contoh, 1,000 untuk mak isteri si mati, ada baki 7,000. 7,000 tadi 2/9 untuk lelaki, 1/9 daripada 7,000 untuk perempuan. Dah, itu sahaja. Supaya apa? Supaya tak berlakunya munasakhat. Apa makna munasakhat? Dalam kitab fiqh, dalam kitab faraid, istilahnya munasakhat. Dalam bahasa kita, kematian bertingkat.
Kematian bertingkat bila mana belum lagi ditentukan faraid, lepas sebulan ada waris yang meninggal dunia. Itu kalau sebulan. Kadang ada yang seminggu. Seminggu meninggal dunia. Lepas tu lepas 2 minggu meninggal lagi waris yang lain. Step pertama belum buat lagi, dah jumpa step yang kedua, step yang ketiga. Kerana itu hikmah di sebalik Islam menggalakkan supaya dicepatkan. Bukan wajib. Kalau wajib masing-masing berdosa dah kita. Tetapi disarankan, dituntut, disegerakan urusan faraid si mati. Bukan bermakna kita nak kira hartanya berapa, tidak. Itu selepas sebulan, 2 bulan tak ada masalah. Lepas semua dah tenang, dah hilang rasa sedih, kemudian baru kita berkumpul lagi untuk urusan tanah arwah ayah ini nanti. Pergi dekat pejabat tanah ke, pergi dekat mana-mana ke badan-badan yang berkaitan untuk urusan harta pula. Yang tu urusan harta. Yang kita nak segera ini urusan faraid ketentuan. Wallahu a'lam. Last soalan sebelum kita tutup. Tanah terbiar. Kalau ada pemilik, dialah pemiliknya. Apa bukti? Geran tanah. Geran tanah itulah bukti yang dia pemilik harta tersebut. Sekalipun tanah tadi dia tak usahakan. Sekalipun dia tak pernah jejak pun ke tanah tersebut seumur hidup dia, tetapi harta tu milik dia, milik yang sempurna. Nanti kita akan masuk dalam harta pusaka. Ada jenis-jenis harta alih, harta tidak alih. Ada yang harta patuh syariah, ada yang bukan patuh syariah. Nanti kita akan masuk pada perjumpaan akan datang lebih terperinci tentang harta pusaka. Okey ya, tak ada apa-apa dah ya. Dan secukup sekadar itu, insya-Allah akan datang kita akan sambung pada muka surat 43. Tuan-tuan boleh beli kitab ini, Faham Faraid. Penulisnya sahabat saya sendiri, Ustaz Hilmi Hanis. Selalu masuk dalam TV Al-Hijrah penulisnya. Dengan seorang lagi, Ustaz Muhammad Husairi, dai Faraid Malaysia, Doa Faraid Malaysia. Boleh dapatkan, tapi yang kita gunakan dalam pengajian kitab Faham Faraid. Muka suratnya lebih kurang dalam 322 muka surat. Panjang lagi perjalanan kita. Kalau ada kitab ini lebih mudah untuk kita nak faham, untuk kita nak rujuk kembali. Kembali nanti boleh ulang kaji balik. Kalau dapat beli sendiri pun tak ada masalah. Kalau ada pihak yang nak sponsor pun tak ada masalah. Tak tahu nak beli kat mana secara pukal, saya boleh tolong belikan langsung dengan penulisnya. Penulisnya duduk di Shah Alam. Saya boleh jumpa dia, boleh dapatkan secara langsung dengan penulisnya. Wallahu a'lam. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun. Andai terkasar bahasa, guris hati tuan-tuan dan juga puan-puan, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la yashba' wa min da'wati la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.